Okey, sekarang tadi kita cerita tentang Imra'atul Aziz. Sekarang kita nak cerita makcik-makcik bawang, datin-datin. Yang turut pada mulanya makcik-makcik bawang ni kutuk siapa? Imra'atul Aziz. Kenapa mereka kutuk? Mereka kutuk bukan sebab perbuatan yang dilakukan, tetapi mereka kutuk sebab tidak standard antara dua darjat. Mereka ini adalah golongan bangsawan. Yang makcik-makcik bawang, datin-datin ni merupakan golongan bangsawan. Apa kelas engkau buat dengan siapa? Dengan seorang hamba yang di bawah jagaan Al-Aziz. Apa kelasnya? Maka itu yang menjadi perhatian makcik-makcik bawang. Bukannya mengutuk perbuatan yang dilakukan, tetapi dengan siapa dia melakukan perkara itu. Maksudnya, kalau dia buat dengan golongan yang ada sama level, maksudnya okeylah, baru ada kelas. Ya, ini yang dibicarakan di kalangan makcik-makcik bawang, datin-datin ini. Okey? Budaya gosip, okey? Siapakah mereka? Mereka merupakan wanita daripada golongan kelas atasan. Dan kenapa saya sebut makcik bawang? Sebab mereka ni sering berkumpul, bersembang dan bincang tentang isu semasa, termasuklah apa? Skandal, gosip, makan, cerita tentang makanan, minuman, fashion dan sebagainya. Berlaku tak hari ni? Moga-moga kita tidak termasuk dalam golongan makcik-makcik bawang tersebut. Ini yang berlaku pada hari ini. Dan kisah ini sebenarnya dah lama berlaku. Lalu mereka ini setelah mendapat berita bahawa Imra'atul Aziz kantoi dengan suami dia dan dibuat dengan seseorang yang tidak ada kelas. Lalu mereka pun mula bergosip-gosip. Cerita tentang Imra'atul Aziz. Lalu, apa kata perempuan-perempuan di bandar ni, makcik-makcik bawang ni? Dia kata, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin. Dan sudah itu perempuan-perempuan di bandar Mesir mencaci hal Zulaikha dengan berkata, isteri Al-Aziz memujuk apa? Hambanya. Nampak tak sekarang? Sebab apa? Tak ada standard lah. Berkendakkan dirinya. Sesungguhnya cintanya kepada Yusuf itu sudah meresap ke dalam lipatan hatinya. Sekarang ni mereka ini menyalahkan siapa? Imra'atul Aziz. Apa? Hamba yang tidak ada kelas ini. Itu pun kau boleh terpengaruh dengan dia. Kau jatuh cinta dengan dia. Sekarang apabila Imra'atul Aziz mendengar gosip-gosip tersebut, okey, hamba tak tengok lagi Yusuf macam mana. Okey, tunggu Ustaz. Okey, falamma sami'at bimakrihinna, apabila dia Zulaikha mendengar cacian mereka, arsalat ilaihinna, dia pun menjemput mereka, wa a'tadat lahunna muttaka'an, dan menyediakan satu jamuan untuk mereka, wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, serta memberi kepada setiap seorang di antara mereka sebilah pisau. Tuan-tuan, ini budaya masyarakat pada ketika itu. Kita hari ini pergi kenduri, buah dah dipotong ke belum? Dah. Masyarakat pada ketika itu nak makan buah, potong sendiri. Cuba kena fahamlah situasi, kita faham. Yang bagi pisau, pasal apa? Jemput makanlah, kenapa bagi pisau? Sebab nak makan buah kena potong sendiri. Ini budaya pada ketika itu. Maka Imra'atul Aziz memberikan setiap seorang ni pisau. Wa qalat ikhruj alaihin, dan pada ketika itu dia berkata kepada Nabi Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Maksudnya dia suruh Nabi Yusuf lalu di hadapan makcik-makcik bawang. Falamma ra'ainahu, maka ketika mereka melihatnya, akbarnahu, mereka tercengang melihat, wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka tidak sedar melukakan tangan mereka sambil berkata, wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Jauhnya Allah dari kekurangan.
Jauhnya Allah dari kekurangan. Ini bukanlah seorang manusia, ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia. Now, bijak tak Imratul Aziz sekarang ni? Tadi hampa ada kutuk aku kan? Okey, aku panggil hampa tengok senari. Tengok siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Sekarang mereka apabila melihat Nabi Yusuf AS sampai tahap terpotong tangan sendiri, sekarang baru mereka tahu bahawa Nabi Yusuf ini bukan biasa-biasa. Bahkan mereka mengatakan Nabi Yusuf seperti malaikat. Maksudnya standardnya tinggi rupanya. Now, tumpuan untuk menyalahkan Imratul Aziz sekarang sudah lenyap. Rupa-rupanya Imratul Aziz ini juga pandai berpolitik. Apabila sesuatu isu yang berlaku kepada kita, dia cuba create isu lain supaya orang tak tengok isu yang berlaku kepada dia. Sekarang orang dah tak bagi perhatian kepada Imratul Aziz. Sekarang orang bagi perhatian kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf AS. Selesai masalah dia. Cerdik ni Imratul Aziz. Okey, walaupun jahat. Okey. Okey, so dia nak buktikan bahawa bukan dia saja yang boleh jatuh angau kepada Nabi Yusuf. Maka majlis keramaian itu tujuannya untuk nak bagi tahu kalau hampa tengok Nabi Yusuf juga hampa akan turut jadi angau. Saya tak dapat bayangkan macam mana ketampanan Nabi Yusuf AS. Kalau kat Malaysia ni siapa yang paling handsome? Siapa paling handsome? Cuba sebut suami saya lah handsome. Allah. Sebut dah? Alhamdulillah. Okey. Kan? Handsome ni subjektif, betul tak? Kan? Ada orang tengok kita handsome, orang lain tengok biasa. Ada apa pada Okey? Dan apa yang boleh ibrah yang kita belajar daripada kisah ini? Kita boleh katakan daripada peristiwa adegan mereka terpotong tangan mereka itu, kita nak katakan bahawa keindahan dunia itu boleh membunuh. Kita nampak indah tapi hakikatnya ia membunuh kita. Bukan sekadar membunuh di dunia tetapi membunuh kita di akhirat nanti. Kita sangkakan dunia adalah segala-galanya, lalu kita berikan fokus perhatian kepada bagaimana untuk kita improve kehidupan dunia kita, sedangkan kita lupa cara untuk kita improve keadaan kita pada hari akhirat. Dan ayat yang selalu kita baca pada surah Al-Hadid ayat 20. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu sebenarnya hanyalah sebagai satu tipu daya. Sebenarnya kita tertipu dengan keindahan dunia.